Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan aperture dan bagaimana anda boleh hasilkan gambar seperti ini dan juga ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Kai dalam channel The Kai 9000. Untuk episod kali ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan aperture, iaitu salah satu elemen yang anda perlu tahu untuk anda menggunakan mode manual. So, kepada anda yang baru first time main kamera, mungkin anda selalu guna mode auto, jadi anda tahu tak apa itu aperture? Okey, aperture secara asasnya adalah mechanical structure di dalam lens anda yang membolehkan cahaya masuk ke dalam kamera anda. Okey, jika anda lihat di dalam lens anda boleh nampak macam ada bilah-bilah dekat situ. So, itulah bilah aperture ataupun kita panggil aperture blade. So, bilah-bilah ni yang akan membuka lubang dan menutup lubang untuk membenarkan cahaya masuk ke dalam kamera. Dan nilai aperture ni ditentukan dengan nilai F di dalam kamera anda. So, jika anda boleh lihat setting di dalam kamera, terdapat huruf F, kemudian diikuti dengan number seperti F2.8, F5.6, F8 dan juga F16. So, itu merupakan setting bagi aperture kamera anda. Okey, sekiranya anda mengubah nilai aperture di kamera anda ni, apa benda yang akan dipengaruhi oleh nilai tersebut? Okey, yang pertama sekali, dia akan mempengaruhi jumlah cahaya masuk ke dalam kamera anda. So, cahaya akan bertambah ataupun berkurang masuk ke dalam kamera anda berdasarkan nilai bukaan aperture yang telah anda setkan di kamera anda. Kemudian yang kedua pula, ia akan memberi efek kepada depth of field dan juga bokeh. Jika anda baru main kamera, apa pula itu bokeh dan juga apa itu depth of field? Depth of field dan juga bokeh ni adalah satu perkara yang agak panjang untuk dibincangkan. Jadi kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Tapi secara basicnya, bokeh ni adalah blur dekat bahagian belakang subjek anda. Okay, sebagai contoh, jika anda shoot portrait, berlatar belakangkan pemandangan, okay, anda lihat subjek anda tu sharp, tetapi pemandangan di belakang tu blur, itu kita akan panggil dia sebagai bokeh. So, jika orang yang baru main kamera, dia memang suka sangatlah dengan bokeh ni. Okay, dalam bahasa yang betul dia dipanggil bokah. So, bokeh ni dia nampak lain daripada yang lain untuk orang yang baru main kamera lah. Sebab bagi yang pakai kamera phone ataupun kamera yang biasa, susah untuk dapatkan bokeh di bahagian belakang subjek tu. Jadi bila dia dapat shoot subjek dengan bokeh yang creamy, yang soft semua, dia akan rasa seronok lah. Depth of field ni dia ada kaitan dengan bokeh lah. Tapi kita akan bincangkan dalam episod yang seterusnya. Dalam episod ni anda tak perlu tahu lagi apakah itu depth of field. Anda cuma perlu tahu bokeh itu adalah blur di bahagian belakang subjek. Okey, cukup. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam di episod yang seterusnya. Okey, jom kita tengok nilai bukaan aperture pula. Apa jadi kalau anda ubah nilai aperture? Okey, anda boleh lihat rajah ni di bahagian kiri ni. Nilai aperture F2.8. Okey, bila kita setkan kepada F2.8, bukaan dia adalah lebih luas daripada F16. Okey, anda boleh lihat lubang aperture ni dia lagi besar daripada F16. Jadi, secara teorinya, semakin kecil nilai aperture, semakin besar bukaan aperture. Okey, jadi anda jangan confuse. Kadang-kadang apabila kita bercakap dengan orang akan cakap berkaitan dengan nilai aperture. Okey, dia orang akan cakap nilai aperture yang kecil. Nilai aperture yang kecil bermaksud F2.8, F1.8, F1.4. So, itu adalah nilai aperture yang kecil. Tetapi apabila mereka kata aperture kecil pula bermaksud bukaan aperture yang kecil. Contoh untuk bukaan aperture yang kecil adalah F16, F22. So, semakin tinggi nilai aperture, semakin kecil bukaan aperture. Dan semakin rendah nilai aperture, semakin besar bukaan aperture. Dan semakin besar bukaan aperture, semakin banyak pula light boleh masuk ke dalam kamera anda. Dan semakin kecil bukaan aperture, semakin kuranglah light boleh masuk ke dalam kamera anda. Jadi, katakan anda nak shoot di tempat yang gelap, kita perlulah pilih nilai aperture yang kecil. Sebab kita nak bukaan aperture tu besar supaya banyak light yang boleh masuk dan gambar kita akan lebih cerah lah. Kemudian, untuk efek yang kedua iaitu depth of field. Depth of field ni dia akan mempengaruhi bokeh tadi ni, iaitu blur di bahagian belakang subjek anda. Okey, anda boleh lihat pada F2.8. Okey, di bahagian bawah ditulis shallow depth of field. Shallow depth of field bermaksud semakin bokeh lah, semakin blur lah background di belakang subjek anda. Okey, kemudian anda lihat pada bahagian F16, greatest depth of field. Greatest depth of field pula bermaksud gambar daripada depan sampai belakang adalah sharp. Jadi kesimpulannya, semakin besar bukaan aperture anda,
maka semakin berbokehlah gambar anda. Semakin blur lah background bagi gambar anda tersebut. Semakin kecil bukaan aperture pula, maka gambar anda tu akan lebih sharp daripada depan sehingga belakang. Nilai aperture untuk kamera anda pula akan ditentukan oleh lens anda. Katakan anda mempunyai kit lens. Kit lens dia akan start aperture dengan f3.5. Jadi anda tak dapatlah nak menggunakan f2.8 ataupun f1.8. Jadi jika anda nak lebih bokeh di dalam gambar anda perlulah cari lens-lens yang mempunyai aperture yang besar. Dan lens-lens yang mempunyai aperture yang besar ni biasanya lebih mahal lagi. Sebagai contohnya, 50mm f1.8 adalah lebih murah berbanding 50mm f1.4. Jadi kalau anda nak bokeh yang lebih padu, anda perlulah invest lens-lens yang mempunyai aperture yang besar. Tahu tak apakah nilai aperture yang paling besar yang pernah dihasilkan? Okey, jawapannya adalah lens daripada Carl Zeiss. Okey, lens ni dicipta pada tahun 1960 untuk projek Apollo NASA. Dan lens ni cuma ada 10 biji sahaja. Jadi kalau anda perlukan lens yang bokeh dia kau-kau, creamy dan soft dan sebagainya, jadi anda mungkin bolehlah tempah lens ni. Dan lens ni pernah digunakan dalam filmmaking dan dia digunakan oleh Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ni dia buat filem dia menggunakan lens ni. Dia shoot filem dia menggunakan lampu lilin sahaja. Okay, dengan menggunakan lampu lilin pun dah cukup terang dah dengan f0.7. Okey, bagi anda yang sebelum ni cuma menggunakan mode auto di kamera anda, bagaimana anda nak menukarkan aperture di kamera anda? Okey, anda boleh lihat di bahagian atas kamera anda. Biasanya mode untuk aperture ni dia akan ditanda dengan huruf A ataupun AV. Okey, anda boleh lihat di sini Nikon dan juga Sony menggunakan huruf A dan Canon menggunakan huruf AV. Kalaulah anda tak jumpa mode ni di kamera anda, maka anda perlulah buka buku manual dan cari macam mana untuk anda set aperture mode di kamera anda. Dengan menggunakan aperture mode ni, walaupun sebelum ni anda tak pernah lagi menggunakan mode-mode lain selain daripada auto, tapi dengan menggunakan aperture mode ni, anda dapatlah menghasilkan gambar yang anda mahu. Okey, jom kita tengok contoh. Sebagai contohnya, sekiranya saya nak shoot dekat background air terjun. Okey, jom kita pergi ke tempat air terjun. Okey, sekarang saya berada di tempat air terjun. So, anda boleh lihat di belakang saya ni ada air terjun. Macam mana anda nak setting aperture di tempat yang macam ni? Okey, sebagai contohnya, anda nak shoot gambar subjek anda dengan air terjun ni. Anda nak clear daripada depan sehingga belakang, tak ada bokeh. So, anda nak sharp daripada depan sampai belakang. Yalah, mungkin anda pergi travel dekat luar negara. So, anda nak tunjukkan background yang cantik tu. Rugilah kalau background tu blur kan. Jadi, apakah setting yang anda perlu pakai? Okey, anda cuba setting f16. Okey, jom kita tengok f16. Okey, f16 akan memberikan ketajaman gambar, sharpness daripada depan sampai belakang. So, kalau anda zoom pun, mungkin dia akan blur-blur sikit je lah kan. Bergantung dengan jarak anda dengan subjek anda. So, dengan menggunakan aperture mode tu, anda dial F anda ke f16, anda dapatlah menghasilkan gambar yang seperti ini. Kemudian, katakan anda nak blurkan sikit background. Tapi, background tu masih lagi nampak. Anda tukarlah kepada F yang lebih rendah nilai dia. Okay, jom kita cuba f8. Alright, dengan f8, dia akan adalah blur sikit sahaja, tapi background tu masih lagi nampak. Okey, mungkin anda tak puas hati, anda nak blurkan lagi. Tukarlah kepada f5.6, jom. Alright, f5.6. Dia akan lebih blur lagi. Tapi background masih lagi nampak. So, mungkin ada orang kat belakang, anda nak kurangkan sikit fokus dekat orang tersebut. Jadi, anda letaklah f5.6, blurkan sikit. So, pemandangan di belakang masih lagi boleh nampak. Tapi taklah terlalu fokus. Jadi mungkin orang tak tengok subjek dekat bahagian depan sebab orang lebih fokus dekat bahagian belakang yang lagi menarik. Jadi dengan aperture f5.6 dia blur sikit. Jadi orang akan fokus pada subjek yang anda nak tunjukkan sahaja. Okey, kalau anda nak lebih lagi bokeh, anda tukarlah kepada f2.8. Okey, dengan f2.8 ni dia akan jadi blur lah dekat bahagian belakang. Biasanya orang yang main portrait, dia banyaklah guna f2.8. Ataupun jika dia ada lens yang lebih rendah lagi aperture-nya, seperti f1.8, 1.4, 1.2 mungkin. Jadi dia bolehlah gunakan lens-lens ni untuk buat gambar yang lebih lagi blur. Dan lagi satu, sekiranya anda berada di tempat yang kurang cantik, mungkin ada sampah, ataupun mungkin anda berada di kawasan yang lapang, tak ada apa-apa, tak ada background yang cantik, ada pokok. Jadi aperture yang besar ni, dia akan membantu gambar-gambar anda tu nampak lebih smooth, lebih clean. Sebab
tiada distraction di bahagian belakang. Okey, jom kita balik ke studio. Alright. So, aperture yang besar ni kita boleh juga guna jika anda bermain dengan lampu-lampu. Memang akan nampak cantik. Okey, sebagai contohnya gambar ni. Okey, gambar ni saya shoot dekat pesta lampu. Okey, bila kita bermain dengan lampu, efek bokeh lampu ni dia akan lebih menonjolkan gambar-gambar ni. So, kalau gambar ni saya gunakan f16, tak cantik lah sebab kita nampak detail lampu tu. Dan lampu tu bukannya cantik sangat pun. So, kesimpulannya, untuk menggunakan aperture ni, anda perlulah tahu tujuan anda ambil gambar tu. Anda nak background yang macam mana, anda nak efek yang macam mana. Kalau anda shoot landscape, tak bolehlah anda gunakan aperture yang besar. Dan biasanya untuk gambar landscape ni, kita nak semua sharp lah sebab kita nak tengok detail landscape yang cantik. Kemudian, kalau anda berada di tempat yang gelap, kurang cahaya, maka anda perlulah menggunakan aperture yang besar. Maksudnya nilai aperture yang rendah lah, untuk anda bolehkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam kamera anda. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe sebab banyak lagi yang saya nak share kepada anda. So, kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye. Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan shutter speed dan juga fungsinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Kai dan episod kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan shutter speed. Shutter speed ni merupakan salah satu elemen dalam kamera yang anda wajib tahu untuk anda menggunakan manual mode. So, dalam episod yang lepas kita dah post tadi berkaitan dengan aperture, dan episod kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan shutter speed. So, apakah itu shutter speed? Shutter speed ni secara basicnya adalah jumlah masa sensor kamera anda tu didedahkan kepada cahaya. Nilai shutter speed ni direkodkan dalam bentuk masa di kamera anda. So, anda boleh ubah masa shutter speed di kamera anda. Dia mewakili nombor. Dan biasanya nombor shutter speed di dalam kamera anda tu, dia akan ditanda dengan 1/200 saat, 1/400 saat, 1/800 saat, 1/8000, 1 saat, 2 saat, 3 saat. So, itu adalah nombor yang mewakili shutter speed di dalam kamera anda. Okey, sama seperti aperture, kalau anda ubah nilai shutter speed ni, dia akan mempengaruhi dua perkara di dalam gambar anda. Okey, perkara yang pertama adalah dia akan mempengaruhi jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam sensor anda. So, kalau cahaya tu kurang masuk ke sensor anda, maka gambar anda akan menjadi gelap. Dan kalau lebih cahaya tu masuk ke dalam sensor anda, gambar anda pula akan menjadi lebih terang. Dan perkara kedua yang akan dipengaruhi oleh shutter speed adalah efek kepada pergerakan di dalam gambar anda. So, kalau sebelum ni, aperture mempengaruhi bokeh ataupun blur di bahagian belakang subjek anda, tetapi shutter speed pula dia akan memberi efek kepada pergerakan di dalam gambar anda. Terdapat dua jenis shutter yang terdapat di dalam kamera yang dijual di pasaran-pasaran sekarang, iaitu mechanical shutter dan juga electronic shutter. Okay, kita tak akan bincangkan dengan lebih mendalam dalam video kali ini sebab teknikal berkaitan dengan shutter ni agak panjang. So, untuk jenis-jenis shutter ni kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey, jom kita tengok sedikit asas berkaitan dengan mechanical shutter. Okey, di sebelah kanan sekali, di side view tu, anda boleh tengok di hujung kanan tu adalah sensor. Dan di hadapan sensor tu terdapat satu pergerakan. Itulah pergerakan shutter bagi kamera anda. So, siapa yang pakai DSLR, di hadapan sensor kamera tu akan ada shutter. So, shutter ni dia cuma akan mendedahkan sensor mengikut jumlah shutter speed yang kita setkan di kamera kita tu. So, kalau kita set laju shutter speed, maka lajulah pergerakan shutter di hadapan sensor kamera anda ni. So, shutter ni apabila dia bergerak, dia akan membenarkan cahaya masuk ke sensor kamera anda. Jadi, cahaya yang masuk ke sensor anda itulah yang dirakam oleh kamera anda. Dan untuk electronic shutter pula, anda bayangkan mechanical shutter, part yang bergerak di hadapan sensor ni dibuang. Jadi cara electronic sensor pula merakam gambar mengikut shutter speed ni, dia berlaku secara elektronik. So kita tak akan terangkan secara detail, tapi cukup untuk anda tahu bahawa shutter speed ni adalah jumlah masa cahaya masuk ke sensor anda. Okey, jom kita tengok mechanical shutter. Kalau sebelah kiri ni, slow shutter, anda boleh nampak bukaan shutter tu dia agak lama. Jadi banyaklah cahaya akan masuk ke sensor. Dan kalau tengok di sebelah kanan ni, bukaan shutter tu kecil dan cepat. Jadi dia membenarkan kurang cahaya masuk ke sensor. Untuk elektronik pula, walaupun dia tiada shutter, tapi shutter speed masih ada dan dia berlaku secara elektronik. Okey, jom kita tengok kaitan antara shutter speed ni dengan pergerakan. Okey, kalau anda tengok gambar cheetah dengan rusa dekat bahagian kanan sekali tu, so anda boleh lihat semuanya sharp.
dan dia berada pada nilai shutter 1/2000 saat. Okey, pada nilai shutter 1/2000 saat ni maksudnya shutter dia tu laju lah. Walaupun pergerakan dia tu laju di depan kamera, kita masih lagi boleh tangkap dia dalam keadaan sharp. Sebab kamera cuma perlukan 1/2000 saat saja untuk tangkap sekeping gambar. Jadi walaupun dia berlari laju, sebelum dia sempat bergerak, kamera dah tangkap satu gambar yang sharp. Okey, kita tengok pada gambar yang tengah tu dah ada blur. Okey, kita andaikan itu 1/30 saat. So anda boleh nampak dia dah agak blur dah sikit. So itu adalah kesan kalau kita turunkan shutter dan kita ambil gambar sesuatu yang laju. Okey, gambar yang bahagian kiri sekali tu, anda boleh lihat lebih lagi lah blur tu. So itu mungkin dia menggunakan shutter speed 1/2 saat ataupun 1 saat untuk ambil gambar citah dengan rusa yang tengah berlari. Bila semakin slow shutter speed yang anda setkan di kamera tu, sebarang pergerakan di depan kamera ni dia akan jadi lebih blur. Tapi semakin slow shutter speed anda pula, dia akan memberi lebih cahaya. So in case citah ni tengah digan rusa di dalam keadaan cahaya yang terang, iaitu tengah hari. Kalaulah cahaya pada waktu tu cukup terang, maka kita boleh je guna shutter speed 1/8000 saat. Dan segala pergerakan akan jadi sharp dan juga tidak bergerak di dalam gambar anda. Tapi katakanlah anda shoot citah ni tengah berlari pada waktu yang agak gelap. Mungkin dah nak senja, maghrib macam tu kan. So shutter speed anda tu anda terpaksa turunkan. Tapi bila anda turunkan, maka anda akan dapati subjek anda tu akan jadi blur. Di sinilah peranan ISO dan juga aperture yang anda akan belajar dan juga anda telah belajar dalam episod yang lepas. So bab ni kita akan cover dalam exposure triangle dalam episod yang akan datang. Okey, jom kita tengok contoh lagi. Okey, anda tengok burung ni. Burung ni dia suka hisap madu dekat pokok bunga kan. Okey, anda lihat burung di bahagian kiri sekali tu, anda tengok badan dia dengan sayap dia sharp. Ini sebab kita menggunakan fast shutter speed. So bila fast shutter speed dalam keadaan cahaya yang terang, so kita akan dapatlah pergerakan dia tu daripada badan sampai ke sayap tu sharp. Kemudian apabila kita pakai medium shutter speed, sebagai contoh gambar yang tengah tu kan, so badan dia sharp, sayap dia tu dah kurang sharp sikit, dah ada pergerakan sikit. Medium shutter speed ni mungkin 1/50, 1/80 kan. So badan dia tu waktu tu mungkin dia tengah berhenti untuk sedut madu, tapi sayap dia masih lagi mengibas dengan cepat. So badan dia boleh jadi sharp, tapi sayap dia akan jadi blur. Okey, anda lihat di bahagian kanan sekali tu, sayap dia memang blur gila lah kan, tapi badan dia masih lagi sharp. So kalau kita tengok burung ni pun, dia memang ada masa dia terbang dalam keadaan badan dia tu static. So waktu tu kalau kita shoot dengan slow shutter, kita akan dapat badan dia sharp lah, sebab badan dia langsung tak bergerak. Tapi sayap dia bergerak dengan laju, so sayap dia akan jadi teramat-amat blur. So kalau katakan anda shoot dengan slow shutter speed ni, in case badan dia tu bergerak waktu anda tekan shutter tu, maka badan dia pun dengan sayap dia akan jadi tak sharp. Okey, jom kita tengok satu lagi contoh untuk shutter speed. Okey, kita andaikan anda nak shoot gambar seorang kanak-kanak yang sedang berlari. Okey, anda boleh lihat pada shutter speed 1/500 saat, gambar tu akan jadi sharp. Okey, kita turunkan lagi nilai shutter speed sehingga 1/30 saat. Okey, anda boleh lihat dah terdapat pergerakan ataupun sedikit blur dekat bahagian orang yang tengah berlari tu. So kalau dia berlari lagi laju, mungkin 1/50 saat pun dah blur. So mungkin ini adalah anak-anak yang berlari, dia berlari slow-slow, jadi 1/30 saat menyebabkan blur untuk subjek tu. Kemudian apabila kita turunkan lagi shutter speed kepada 1/8, 1/4, 1/2, so lagilah akan jadi blur subjek yang sedang berlari tersebut. Dan lagi satu, apabila kita menggunakan shutter speed yang agak rendah ni, kita tak boleh nak handheld kamera kita, ataupun kita tak boleh nak pegang macam tu je kamera kita, sebab gegaran ataupun shaking yang tangan kita ada ni akan menyebabkan gambar kita tu tak sharp. So kalau anda nak pakai shutter speed yang terlalu rendah, maka anda perlulah letak kamera anda tu di atas tripod. Okay, kalau anda pegang macam tu sahaja, bukan sahaja subjek anda akan blur, tetapi termasuk background anda akan blur, sebab pergerakan itu adalah pergerakan daripada kamera. Walaupun subjek anda tak bergerak, tapi kamera anda bergerak, tetap juga akan menghasilkan blur untuk gambar anda tersebut. Dan sebenarnya terdapat satu rule, iaitu rule of thumb, yang akan membantu anda memilih shutter speed yang sesuai apabila anda pegang kamera anda ni. Okay, bila anda nak shoot sesuatu benda, anda pakai dengan lens tertentu, maka terdapat satu rule yang akan suggestkan shutter speed untuk anda.
Dan kita takkan bincang rule tu dalam episod kali ni sebab dia agak panjang. Kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. So pastikan anda subscribe dan juga tekan butang loceng notification supaya anda tak terlepas video-video saya yang seterusnya. Okey, katakanlah anda ni belum lagi pernah menggunakan manual mode dan anda selalu gunakan auto mode sahaja di kamera anda. Macam mana anda nak ubah nilai shutter speed di kamera anda ni? Anda boleh gunakan mode semi automatic di kamera anda. So macam mana anda nak akses mode semi automatic di kamera anda ni? Anda boleh lihat di atas kamera anda untuk kebanyakan kamera lah. Kalau anda tak jumpa menu ni ataupun mode ni, anda perlu rujuk balik user manual kamera anda. So dekat situ anda akan jumpa macam mana nak masuk shutter priority mode. Okey, dekat bahagian atas kamera anda tu anda boleh lihat dia ada mode P, S, A, M. So untuk mode A kita dah pun bincang dalam episod yang lepas. So kali ni kita akan gunakan mode S ataupun mode TV. Okey, kalau untuk kebanyakan kamera biasanya dia akan pakai mode S lah yang mewakili shutter priority mode. Tapi untuk Canon tulisan dia adalah dalam TV iaitu time value mode. So anda perlu tukarkan kamera anda ke mode ni dan anda akan masuk ke satu mode semi automatic iaitu shutter priority mode. So apa yang shutter priority mode ni bagi kepada anda adalah anda boleh adjust nilai shutter speed di kamera anda tanpa anda mengubah nilai yang lain. Okey, anda tak perlu nak ubah nilai aperture, anda tak perlu nak ubah nilai ISO. Anda cuma perlu ubah nilai shutter speed di kamera anda dan the rest semuanya yang setting-setting yang lain tu akan disetting secara automatik oleh kamera anda. So kalau mode aperture ni dia lebih kepada bokeh. Kalau anda nak pilih bokeh anda boleh pilih mode A lah. Tapi sekarang ni kita nak pilih untuk pergerakan. Mungkin anda nak shoot sport kan. Anda masuk mode auto mungkin subjek anda tu tak sharp, blur dan sebagainya, maka anda boleh masukkan ke shutter priority mode ni dekat S ni. So bila anda masuk S ni anda boleh adjust nilai shutter speed yang anda nak. So anda just dial sebarang shutter speed yang anda nak, kemudian anda bolehlah shoot mengikut kreativiti anda. Jom kita tengok macam mana anda boleh bermain dengan shutter speed ni. Okey, anda boleh lihat pada gambar ni. Gambar ni saya rakamkan di Langkawi. Terdapat dua orang yang tengah main jet ski ni dekat Pantai Cenang. So dia orang memang bawa laju gila dan dia orang buat sudden lap. Dia orang corner kau-kau kan, laju. So banyaklah air yang terpercik. Saya dah tengok dia orang dah buat banyak kali. So saya standby lah kamera. Dan bila dia orang buat je lap, saya akan ambil gambar. Shutter yang saya pilih adalah 1/1250. Shutter ni saya dah test lah beberapa kali. Mungkin 1/500 dulu, 1/800. Okey, kita tengok shutter speed mana yang sesuai untuk freeze-kan subjek yang macam ni. Okey, untuk case ni 1/1250 pun dah cukup untuk freeze-kan subjek ni. Sebab waktu ni adalah waktu sunset. So cahaya agak kurang, jadi kita tak boleh nak lajukan sangat shutter speed sebab nanti cahaya akan kurang dan subjek kita akan jadi gelap. So dengan 1/1250 ni anda boleh lihat subjek tu sharp, kemudian sebarang pergerakan air dalam gambar ni pun menjadi sharp. So itulah gunanya shutter speed yang laju. Kita nak freeze-kan sebarang pergerakan yang laju di dalam gambar anda. Okey, next. Okey, gambar orang tengah bersilat. Okey, gambar ni di-shoot pada waktu pagi. So apabila pesilat ni lompat dan cuba untuk menetak satu sama lain kan, so shutter speed 1/640 tu dah cukup untuk freeze-kan mereka. So anda boleh lihat bahagian bawah kaki mereka tu terdapat das ataupun percikan tanah kat bawah tu, itu pun dapat dirakam di dalam kamera. So semua jadi sharp dengan shutter speed 1/640 ni. Okay, next. Okay, gambar ni saya rakamkan dekat pantai di Pulau Sayap. Okay, waktu tu ombak memang sangat kuat dan ombak tu dia jatuh dekat batu. So bila ombak tu menghempak batu, percikan air tu agak tinggi. So apa yang saya nak dekat sini, saya nak subjek saya sharp, tapi saya nak ada pergerakan di ombak dan juga di air yang menghempak batu tu. So apa yang saya buat adalah saya suruh kawan saya pergi dekat situ dan stay still, berdiri kalau boleh, jangan bergerak. So bila dia ada kat situ, dia berdiri dan tak bergerak, so kita dapatlah subjek dia tu sharp dan tak bergerak. Tapi air-air yang terpercik tu dia akan jadi blur, ada motion. Untuk kita tunjukkan motion air tu, kita boleh kurangkan shutter speed untuk nampakkan air tu sedang bergerak. Okay, next. Gambar ni saya shoot dekat pantai juga. Okay, gambar ni shoot waktu sunset. So cahaya dah agak kurang semua. Jadi shutter speed kita perlu kurangkan dia. Jadi saya letak kamera di atas tripod. Kita dah tak boleh pegang lah sebab shutter speed untuk gambar ni adalah 5 saat. Kalau kita pegang, semua benda akan jadi blur. Jadi kita
letak 5 saat, kemudian letak kamera di atas tripod. So kalau anda boleh nampak, air dekat dalam gambar ni dia agak smooth sebab pergerakan air tu dia dirakam dan di overlap sampailah dia nampak smooth macam tu. Kemudian kalau anda perasan, subjek tu sharp tapi payung tu bergerak. Okey, apa yang saya buat adalah saya suruh talent dalam gambar ni berdiri tegak dan jangan bergerak walau sikit pun selama 5 saat. Kemudian dia kena pusingkan payung tu. So bila dia pusingkan payung tu, pergerakan untuk payung tu dia akan jadi macam ni lah. Kemudian gambar talent masih lagi sharp. So ini adalah efek yang saya nak ciptakan untuk gambar ni. Okey, satu lagi gambar yang anda boleh buat adalah bermain dengan api ataupun lampu-lampu. So untuk gambar ni, shutter speed yang saya pakai adalah 30 saat. Ni adalah di pantai, saya shoot di pantai. So untuk gambar ni, saya gunakan steel wool untuk hasilkan api tu. Kalau anda tak tahu apa itu steel wool, anda mungkin boleh tengok episod saya yang lepas, iaitu episod OOTD gambar raya dengan bunga api. Kat situ saya ada tunjuk macam mana nak guna steel wool ni. So steel wool ni bila kita bakar, dia akan menghasilkan percikan api. Dan dengan shutter speed 30 saat, kita dapat merakam sebarang pergerakan cahaya di depan kamera anda. So kalaulah anda dah rakamkan selama 10 saat, so sepanjang 10 saat tu terdapat cahaya yang lalu di hadapan kamera anda tu. So semua cahaya tu akan direkodkan di kamera. Untuk benda-benda yang tidak ada cahaya seperti badan manusia yang bergerak, dia kuranglah untuk melekat di dalam gambar tu. Tapi kalau cahaya confirm akan melekat. Anda bawalah cahaya besar mana pun, dia akan melekat di dalam gambar anda. So untuk kes ni adalah jalur-jalur cahaya api tu lah. So bila kita pusing tu, so api tu dia akan melantun keluar daripada bekas dia tu, menghasilkan efek yang macam ni lah. So kalau anda nak buat efek macam ni, anda perlu gunakan slow shutter dan letakkan di atas tripod. Okey, gambar yang last sekali adalah gambar Milky Way. So kalau anda pernah tengok orang shoot gambar-gambar bintang tu, dia akan menggunakan shutter speed yang sangat slow, iaitu 30 saat. Okey, dengan shutter speed 30 saat ni, dia akan menangkap segala detail cahaya yang tak terang menjadikan terang di dalam kamera anda. So pada waktu malam yang macam ni, kita boleh shoot endless untuk nilai shutter speed kita. So kita boleh turunkan lagi sampai 1 minit, 2 minit, 3 minit. Tapi untuk dapatkan Milky Way yang sharp ni, kita ada limit dia untuk shutter speed. Yang tu pun kita akan bahas dalam video yang seterusnya. Cumanya dekat sini, kalau anda nak subject to sharp macam 3 orang yang ada dekat situ dalam gambar ni, so apa yang kami buat adalah kami duduk diam, tak boleh bergerak. So bila kita duduk diam dekat dalam gambar ni, gambar orang ataupun subjek dalam gambar ni dia akan jadi sharp sebab tiada langsung pergerakan selama 30 saat. Dan untuk Milky Way ni, dia ada rule dia juga. Dia tak boleh nak lebih daripada 30 saat sebab nanti dia akan jadi trail untuk star ni. So kita akan panggil star trail pula, kita tak boleh panggil dia Milky Way. Tu kita akan bincangkan dalam episod yang seterusnya juga nanti. So kesimpulannya, itulah efek-efek yang anda boleh hasilkan dengan nilai shutter speed di kamera anda. Kalau untuk DSLR, anda boleh shoot sehingga 1/8000 dan seslow yang mungkin. Dan kalau untuk elektronik shutter pula, seperti mirrorless, ada yang boleh shoot sampai 1/32,000. So bergantung dengan kreativiti anda, efek yang macam mana yang anda nak hasilkan di dalam gambar anda. So anda perlu pastikan cahaya waktu anda nak shoot tu. Kalau cahaya berkurang, maka shutter speed pun anda tak boleh terlalu laju sebab cahaya tak cukup, nanti gambar akan menjadi gelap dan anda terpaksa untuk push ISO ataupun kamera anda terpaksa untuk push ISO. Dan kalau cahaya terang, tak kisah, anda boleh gunakan apa sahaja nilai shutter speed yang anda nak. Dan kalau anda nak gunakan di bawah daripada 1/30 saat, sebagai contoh anda nak shoot dengan 1 saat, 2 saat, 3 saat, anda disyorkan untuk pakai tripod sebab tangan anda confirm tak akan dapat untuk stay still, tak bergerak selama masa tersebut. So untuk next video, kita akan bincangkan berkaitan dengan ISO. Satu lagi elemen last sebelum anda belajar berkaitan dengan exposure triangle untuk anda gunakan manual mode. So pastikan anda subscribe dan juga tekan butang loceng notification untuk anda dapat notification video-video saya yang seterusnya. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita bertemu dalam video yang seterusnya. Bye bye. Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan ISO dan juga fungsinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Kai, dan dalam episod kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan ISO di dalam kamera anda tu. So ISO ni merupakan satu daripada 3 elemen penting untuk anda menggunakan manual mode. Okay, sebelum ni anda dah pun belajar berkaitan dengan aperture, shutter speed dan kemudian yang ketiga adalah ISO.
So setelah lengkap ketiga-tiga elemen ni, barulah anda boleh menggunakan manual mode di kamera anda dengan baik. So apakah maksud ISO ni? Macam pelik je kan, ISO kan. Okey, ISO ni sebenarnya dia adalah singkatan kepada International Organization for Standardization. Okey, ISO ni dia sama juga macam ISO lain dekat luar tu. Sebab ISO ni dia adalah organisasi yang menetapkan standard untuk industri dan juga komersial. Pada zaman filem dulu ni, dia ada dua standard yang lain, iaitu ASA dan juga DIN dan juga ASA. Okey, dua standard ni akhirnya digabungkan menjadi ISO pada tahun 1974. Kemudian definisi untuk ISO dalam kamera ni dibawa sehingga hari inilah di zaman digital kita ni. So apakah itu ISO? ISO ni secara basicnya dia merujuk kepada sensitivity sensor kamera anda tu merakam cahaya. Okey, dan dia akan ditentukan dalam bentuk nombor. Okey, anda boleh lihat dalam kamera anda dia ada ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 dan seterusnya. Sama seperti elemen yang lain, apabila anda mengubah sahaja nilai ISO di dalam kamera anda ni, dia akan mempengaruhi dua perkara. Okey, perkara yang pertama, dia akan mempengaruhi sensitivity sensor anda terhadap cahaya. Jadi kalau anda naikkan nilai ISO di dalam gambar anda tu, kamera anda akan jadi lebih sensitif terhadap cahaya, maka cahaya yang masuk akan jadi lebih terang. Bukan bermakna cahaya fizikal tu yang masuk tu menjadi lebih banyak, tetapi dia akan diterangkan di dalam kamera anda. Kemudian pengaruh yang kedua adalah dia akan memberi kesan sampingan terhadap noise di dalam gambar anda. Okey, noise ni bukanlah kesan bunyi. Okey, anda jangan ingat kesan bunyi pula, kan? Anda ingat anda pergi shoot dekat tempat yang bising, maka akan terhasil noise di dalam gambar anda. Okey, bukan macam tu. Noise di dalam gambar ni, kalau kita tengok dia akan nampak macam bintik-bintik. Itu adalah akibat kesan penggunaan ISO yang tinggi. Okey, jom kita tengok carta ni berkaitan dengan sensitivity versus dengan noise. Okey, kalau anda lihat di bahagian kiri sekali tu, ISO 100. Okey, biasanya kebanyakan kamera akan start dengan ISO 100 lah. Tapi ada juga pro kamera yang akan start dengan ISO 50. Ada juga kamera-kamera dulu yang start dengan ISO 200. So sensitivity ni dia bergantung dengan kamera anda. Kemudian sejauh mana ISO tu boleh pergi, ada kamera yang boleh shoot sampai 6400 je. Ada kamera yang boleh shoot sampai 25600. Ada kamera yang boleh pergi sampai ratus-ratus ribu. So dia sangat-sangat bergantung kepada model kamera anda dan tahun keluaran kamera anda tersebut. Okey, anda tengok pada figure di bahagian kiri tu, ISO 100, anda tengok dia clean dan sharp. Kemudian bila kita naikkan ISO 1600, dia dah mula ada tumpuk-tumpuk bintik-bintik. So itu adalah ISO pada 1600, dia dah semakin ada noise. Kemudian apabila kita naikkan lagi ISO kepada 25600, lagilah banyak noise yang terhasil dekat gambar anda tu. So dua fungsi ISO dekat sini, semakin sensitif kamera anda tu terhadap cahaya, maka semakin teranglah gambar anda tu. Tetapi semakin sensitif juga kamera anda tu terhadap cahaya, dia akan menghasilkan lebih banyak noise. Okey, jom kita lihat contoh gambar. Okey, dekat gambar ni, anda boleh tengok di bahagian kiri ni adalah gambar dengan ISO 100. Okey, anda boleh lihat dia lebih sharp dan dia lebih clean lah gambar ni. Kemudian di sebelah kanan, kita menggunakan ISO 25600. Anda boleh lihat dia punya gambar ni, dia dah ada bintik-bintik dekat situ. Dan dia lebih soft sikit. Dia dah kurang sharp dan detail dia tu, dia tak smooth macam yang sebelah kiri. So ini merupakan efek kepada high ISO. Dan efek ni dia tak sama untuk setiap kamera. Okay, kalau kamera tahun keluaran yang lama dulu, mungkin 10 tahun lepas, ISO 800 pun mungkin dia akan menghasilkan lebih banyak noise berbanding kamera zaman sekarang ni. Okey, jom kita tengok contoh lagi. Anda tengok dekat sini, ISO 100 dinaikkan kepada 200, 400, 800, 1600, 3200 dan akhir sekali kita naikkan sampai 25600. So anda boleh lihat perbezaan dekat sini. Apabila semakin tinggi nilai ISO tu, maka semakin banyak pula lah noise yang terhasil dekat dalam gambar. Dan gambar-gambar yang banyak noise ni, dia biasanya dia akan kurang sharp. So disebabkan ISO performance dekat dalam kamera anda ni berlainan, maka saya suggest untuk anda test sendiri kamera anda tu. Okay, anda boleh shoot dengan ISO 100, anda naikkan sehingga ISO yang maksimum. So anda lihat sendiri, pada ISO berapakah yang anda masih lagi rasa okey untuk gambar tu. Okay, kalau kita rujuk gambar ni pun, pada ISO 800 tu, dia taklah ada noise yang teruk sangat. Okay, ISO 1600 pun masih lagi boleh digunakan. Okay, jadi
apabila anda tahu limit kamera anda ni, anda bolehlah setkan dalam mindset anda supaya apabila anda shoot gambar, anda cuma menggunakan ISO antara range ini sahaja. Okey, sebagai contoh, kalau anda setkan 1600 sebagai gambar yang anda boleh terima lagi, so anda cuma bermain dengan ISO 100 sehingga 1600 sajalah. Dan in case kalau anda perlu naikkan lagi ISO, maka barulah anda naikkan melebihi had yang anda tetapkan tadi. So macam mana anda nak guna ISO ni dekat dalam kamera anda? Okey, first kali anda perlu offkan auto ISO sensitivity dekat kamera anda. Okey, saya akan tunjukkan dekat kamera Nikon macam mana nak offkan ISO sensitivity ni. Tetapi untuk kamera-kamera jenama lain, anda perlu rujuk user manual kamera anda. Okey, untuk kamera Nikon, anda pergi ke bahagian shooting menu, kemudian anda cari ISO sensitivity setting, kemudian anda masuk ke bahagian auto ISO sensitivity control ni, kemudian anda offkan dia. So bila anda offkan features ni, bermaksud anda akan menggunakan manual ISO. Jadi anda bolehlah mengubah nilai ISO di dalam kamera anda secara manual. Kalau anda onkan auto ISO ni, maka ISO anda di kamera tu akan ditentukan oleh kamera anda sendiri. So setelah anda offkan, macam mana anda nak ubah nilai ISO ni? Anda lihat dekat kamera anda, adakah terdapat butang ISO? Okey, kalau terdapat, anda boleh tekan dan anda boleh adjust nilai ISO di kamera anda. Tapi kalau tiada butang, anda mungkin perlu akses melalui menu dekat dalam kamera anda tu. Jadi kalau anda tak jumpa, anda perlulah rujuk user manual untuk kamera anda. Okey, setelah anda setkan ISO anda ni kepada manual, maka anda boleh menggunakan manual ISO di dalam mode semi automatic dan juga manual. Okey, sebelum ni anda dah tengok macam mana anda nak gunakan aperture priority mode dan juga shutter priority mode. Setelah anda manualkan ISO ni, anda boleh gunakan manual ISO untuk setting dalam aperture priority dan juga shutter priority mode juga. Okey, selain tu anda juga boleh gunakan dalam program mode dan juga manual mode. Okey, jom kita tengok contoh bila masa anda nak guna ISO yang rendah dan bila masa anda nak guna ISO yang tinggi. Okey, jom kita rujuk gambar ni. Gambar ni saya shoot pada waktu tengah hari. Jadi bila waktu tengah hari ni, keadaan cahaya yang banyak, kita tak perlu naikkan nilai ISO sebab cahaya mencukupi. Jadi pada ISO 100, saya boleh menggunakan shutter speed 1/1250 lagi. So bila kita boleh shoot dengan shutter speed yang laju ni, ISO ni kita tak perlu naikkan. Kita kekalkan kepada ISO 100. So dalam mana-mana shoot pun adalah dinasihatkan untuk anda kekalkan dengan ISO yang paling rendah untuk memastikan kualiti gambar anda tu, supaya gambar anda tu tiada noise. Okey, gambar ni pula dirakam pada waktu petang. Okey, bila waktu petang ni dia dah sedikit kekurangan cahaya. Anda boleh lihat saya menggunakan ISO 200 pada shutter speed 1/160. Jadi kalau saya menggunakan ISO 100, maka saya perlu menggunakan shutter speed 1/80. Okey, dia dah agak slow sikit dah untuk saya shoot portrait ni. Jadi saya terpaksa naikkan ISO ni kepada ISO 200 supaya saya boleh naikkan juga shutter speed kepada 1/160. Jadi gambar saya adalah sharp dan tidak blur lah. Okey, kemudian untuk gambar landscape ni pula. Gambar ni kita shoot semasa sunset. Okey, light memang dah kurang. Tetapi saya menggunakan ISO 100 sebab kamera saya diletakkan di atas tripod. Okey, jika anda boleh letak kamera anda di atas tripod, anda boleh menggunakan ISO yang paling rendah sekali sebab kamera anda tak akan bergegar dan anda juga boleh setkan nilai shutter speed kepada nilai yang rendah. Okey, sebagai contoh dalam gambar ni saya shoot dengan shutter speed 30 saat. So anda bayangkanlah kalau shutter speed 30 saat ni anda tak boleh nak pegang dengan tangan sebab kalau anda pegang confirm lah bergegar dan tak sharp. Jadi bila kita letak atas tripod, kita boleh menggunakan ISO yang rendah. Untuk shot yang macam ni, kalau anda nak pegang dengan tangan kamera anda tu, maka anda terpaksa naikkan ISO supaya gambar anda tu tidak blur. Okey, untuk gambar ni pula saya shoot dengan ISO 400 sebab keadaan cahaya pada waktu ni dah kurang. Jadi untuk kita tambahkan lagi cahaya, untuk cerahkan sedikit cahaya, maka saya naikkan nilai ISO. Okey, dan shutter speed yang saya gunakan adalah 1/250 sahaja. Okey, kalau saya turunkan nilai ISO ni, nilai shutter speed ni dia akan terlalu rendah. Jadi gambar ni akan jadi blur. Dan kalau saya naikkan lagi nilai ISO ni, saya mungkin akan mendapatkan nilai shutter speed yang tinggi. Tetapi saya tak nak korbankan kualiti dia. So pada ISO yang 400 ni, dia dikira sebagai ISO yang optimum lah. Sebab shutter speed masih lagi boleh cover kesan gegaran tangan. Okey, next. Okey, gambar ni dirakamkan pada waktu senja juga. Okey, jadi cahaya memang sangat-sangat kurang.
Bila cahaya kurang, kita terpaksa naikkan ISO kepada 640 dan ini juga adalah handheld, tiada tripod. Kalau saya ada tripod, saya akan letakkan ISO kepada ISO 100. Tapi disebabkan tiada tripod, jadi untuk elakkan gegaran, kita perlu ada shutter speed yang sesuai. Okay, jadi saya shoot dengan 1/60 dengan ISO 640. Jadi kita dapat gambar yang sharp tanpa gegaran. Okay, next. Gambar ni pula dirakamkan pada waktu malam. Okay, jadi memang kekurangan cahaya. Cahaya dekat belakang tu pun sebenarnya kurang, tapi disebabkan kita naikkan nilai ISO ni kepada ISO 1000, maka cahaya dekat background, dekat bangunan background tu pun dia lebih cerah. So disebabkan tiada cahaya, maka saya terpaksa naikkan nilai ISO ni kepada ISO 1000 dan turunkan shutter speed kepada shutter speed 1/160 sahaja. So anda boleh lihat gambar ni walaupun ISO 1000 tapi dia nampak macam clean kan. Okay, itu sebab kita tak zoom. Okay, jom kita zoom gambar ni. Okay, so bila kita zoom gambar ni, kita boleh lihat yang detail dia tu dah agak soft. Dia taklah sharp macam dengan ISO 100. Kemudian anda boleh lihat dia macam ada bintik-bintik noise dekat dalam gambar ni. So itulah kesan apabila kita menggunakan ISO yang tinggi ketika kita merakam gambar. Tapi untuk gambar ni still not bad lah kan. Kita masih lagi boleh gunakan gambar ni walaupun dia ada noise. So untuk nampak noise ni kita perlu zoom. So kalau kita tengok tanpa zoom, kita tak nampak pun noise dia. So kalau untuk kita upload di social media, untuk upload di website, so sebenarnya ISO yang tinggi pun orang masih lagi tak nampak noise tu, kecuali apabila kita zoom gambar tu. Ok, jom kita tengok perbandingan dengan gambar portrait tadi ni. Ok, portrait yang kita shoot dengan ISO 200 tu, kalau kita zoom juga, kita akan dapat lihat yang detail dia tu lebih sharp dan juga tiada noise. Ok, gambar tu lebih cantik, lebih clean. So itulah beza dia apabila kita menggunakan ISO yang lebih tinggi dan ISO yang rendah. So kesimpulannya, ISO ni kita akan pakai apabila cahaya tidak mencukupi. Okay, kalau cahaya tu cukup, anda tak perlulah gunakan ISO yang tinggi. Cukup untuk ISO yang paling low, paling minimum. Tapi dalam keadaan yang gelap, yang kurang cahaya, maka kita terpaksa untuk naikkan nilai ISO ni. So kalau anda perlu untuk pilih antara noise dengan kehilangan momen, lebih baiklah anda pilih gambar yang bernoise daripada anda kehilangan momen tersebut. So itu sahaja daripada saya dalam bab ISO ni. Next kita akan terus kepada exposure triangle. Bagaimana anda nak gunakan ketiga-tiga elemen yang anda telah belajar ni untuk menggunakan manual mode. So stay tune guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dalam episod kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan exposure triangle dan cara menggunakan manual mode di kamera anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Kai dan episod kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan exposure triangle. So sebelum tu, apakah itu exposure? Exposure merupakan jumlah cahaya yang dibenarkan untuk sampai ke sensor kamera anda ketika proses merakam gambar. Dua elemen yang mengawal exposure ni merupakan aperture dan juga shutter speed. Okay, aperture dan juga shutter speed ni dia akan mengawal fizikal cahaya yang masuk ke dalam sensor anda tu. So, apakah pula exposure triangle? Exposure triangle pula merupakan gabungan daripada tiga elemen iaitu aperture, shutter speed dan juga ISO untuk mendapatkan exposure terbaik bagi gambar anda. So, tiga elemen ni sangat penting untuk memastikan gambar yang anda ambil tu cukup cahaya. Sekiranya anda masih lagi belum tahu fungsi aperture, shutter speed dan juga ISO ni, pastikan anda tonton dulu episod 1 sehingga 3 sampai habis. Okey, jika dalam episod sebelum ni anda dah tengok bagaimana untuk menggunakan semi automatic. Okey, dalam bab exposure triangle ni, anda perlu menggunakan manual mode pula. Okey, bagi menggunakan ketiga-tiga elemen ni dalam satu masa, anda perlu menggunakan manual mode. Jika tak, ada sahaja elemen yang kamera akan tetapkan untuk anda. Tetapi dalam manual mode ni, anda akan dapat mengawal ketiga-tiga elemen yang anda telah pelajari sebelum ni. Okey, bagaimana anda nak tahu cahaya yang masuk ke dalam kamera anda tu dah pun mencukupi? Okey, kita akan lihat exposure meter di dalam kamera anda. Exposure meter ni kalau dalam kamera anda dia berbentuk garisan. So anda boleh lihat di bahagian kanan ni, okay, dia ada nombor 321 dan juga 123. So dia dalam bentuk positif dan negatif. Positif bermaksud cahaya tu dah lebih dan negatif bermaksud cahaya kurang. So bila positif, cahaya lebih bermaksud gambar anda tu akan jadi lebih cerah.
Dan bila negatif, cahaya itu berkurang, bermaksud gambar anda itu akan jadi lebih gelap. So bagi mendapatkan perfect exposure di kamera untuk gambar anda tu, indikator bagi exposure meter ni mestilah terletak di tengah-tengah. So bila indikator exposure meter ni terletak kat tengah-tengah, itu maksudnya gambar anda telah cukup cahaya dan exposure-nya perfect untuk kamera anda. Okey, apakah maksud nilai 321 dekat exposure meter anda ni? Itu bermaksud stop cahaya. Okey, jika indikator anda tu berada pada negatif 1, bermaksud anda telah kehilangan satu stop cahaya. Jika dia berada pada negatif 2, bermaksud dia kehilangan 2 stop cahaya. Jika dia berada pada positif 3, bermaksud dia telah lebih 3 stop cahaya. So dalam bab stop ni kita akan cover dalam video yang seterusnya. Untuk episod kali ni cukup untuk anda tahu 1, 2, 3 tu mewakili stop cahaya. Okay, kalau anda tengok di bahagian skrin di sebelah kiri tu, dia tak tulis 321. Tetapi setiap selang 3 titik, dia akan ada satu titik yang besar. So itu menunjukkan satu stop cahaya. Dan indikator ni pula dekat kamera anda kena tengok betul-betul positif dengan negatif. Positif dengan negatif ni dia tak semestinya berada di sebelah kanan dan kiri. Anda juga boleh ubah untuk reversekan exposure meter ni supaya negatif berada di sebelah kiri, positif di sebelah kanan dan juga sebaliknya. So apakah maksud apabila indikator tu berada di tengah? Okey, bermaksud apabila indikator tu mengukur cahaya daripada gelap ke kawasan yang paling cerah, dia akan mengambil reading di tengah-tengah. So kita panggil dia sebagai middle grey. So setiap gambar kita ni, kamera kita akan jadikan middle grey. Jadi kalau anda berada di tempat yang gelap, kamera akan cuba untuk jadikan kawasan gelap tu sebagai middle grey. Dia akan cerahkan kawasan tu. Dan kalau anda berada di kawasan yang terang, kamera tu akan cuba untuk gelapkan ke arah middle grey. So itulah perfect exposure bagi kamera kita. Kadang-kadang metering yang kamera bagi ni, walaupun dia dah tunjuk perfect, tapi kita tak suka sebab kita nak buat gambar yang lebih gelap ataupun kita nak buat gambar yang lebih cerah. So kita akan bincangkan dalam episod yang seterusnya, dalam episod perfect exposure. Okey, jom kita tengok macam mana anda nak gunakan ketiga-tiga elemen ni untuk anda mengawal exposure bagi gambar anda tu. Alright, anda boleh lihat dekat sini, saya bawakan kepada anda camera simulator. Okey, camera simulator ni dia daripada Canon. Dan kalau anda nak main juga dengan camera simulator ni, anda boleh cari link dekat bahagian description sebab saya akan letak link dekat situ. Okey, camera simulator ni dia sama macam dalam kamera kita. Anda boleh lihat dekat sini, subjek yang kita akan photoshoot hari ni adalah kapal terbang mainan yang kipas itu sentiasa berpusing. Okey, dan anda boleh lihat dekat sini dia ada 3 mode. Dia ada mode manual, shutter priority mode dan juga aperture priority mode. Dan perkara penting yang anda perlu tengok dalam manual mode kali ni adalah exposure meter. Okey, anda boleh lihat dia ada 0, 1, 2, 3, positif di sebelah kanan dan negatif di sebelah kiri. So exposure meter ni sangat penting dalam manual mode untuk anda tentukan kecerahan gambar anda tu okey ataupun tak. Okey, dan di bawah exposure meter ni dia akan ada indikator. So indikator sekarang ni berada pada negatif 2. Okey, saya akan adjust sikit. Okey, sekarang indikator tu berada pada 0. So untuk kebanyakan keadaan anda perlu letakkan indikator ni di bahagian kosong. So dia bergantung pada situasi juga. Tak semua kita nak letakkan di bahagian kosong, tapi dalam kebanyakan keadaan memang kita perlu letakkan di bahagian kosong. So untuk episod kali ni kita anggap kosong ni sebagai perfect exposure untuk kamera anda. Okey, jom kita test dulu menggunakan aperture priority. Okey, bila kita masuk dalam mode aperture priority ni, anda boleh lihat di bahagian elemen ni, anda cuma boleh ubah satu sahaja, iaitu aperture. Untuk shutter speed dan juga ISO ni, dia ditentukan oleh kamera. Okey, dalam episod ketiga yang lepas, dalam video yang lepas, kita ada bincangkan berkaitan dengan manual ISO. So, kalau anda manualkan ISO anda di dalam kamera, setiap kali anda masuk ke aperture priority ataupun shutter priority, anda akan boleh ubah dua elemen lah. Sebagai contoh dalam aperture priority ni, anda bukan saja boleh ubah aperture, tapi anda juga boleh ubah ISO secara manual. Tapi disebabkan dalam mode ni, aperture priority dah, ISO diletakkan kepada auto, jadi kita cuma boleh ubah aperture sahaja. Okey, sekarang saya nak ambil 3 gambar, kita nak tengok, nak comparekan pada aperture yang berlainan ni, apa efek dia. Okey, sama juga seperti yang kita dah belajar sebelum ni, just untuk revise sahaja. Okey, jom kita check. Okey, saya akan ambil 3 gambar f2.8. Okey, kemudian saya akan ambil dengan f8.
Okey, satu lagi kita akan ambil dengan f22. Alright, so jom kita compare kan ketiga-tiga gambar ni. Okey, anda boleh lihat bahagian setting dekat bawah. Okey, shutter speed 1/3 saat. Aperture f22, ISO 400. So, apa yang kita adjust kat sini adalah aperture sahaja f22. So, dekat bahagian gambar ni anda boleh lihat background dia tu, background nampak sharp. Kemudian bahagian bilah kapal terbang ni dia tak nampak sebab shutter speed kita terlalu slow, 1/3 sahaja. Okey, jom kita tengok apa jadi dengan f8. Okey, kalau anda lihat dekat background f8 ni dia ada sedikit blur, sedikit bokeh dan kipas bilah kapal terbang tu masih lagi blur. Okey, jom kita lihat f2.8 pula. Okey, f2.8 shutter speed dia adalah 1/180. Okay, anda boleh lihat background dia tu memang blur lah, berbokeh. Kemudian anda boleh lihat dekat bahagian bilah kapal terbang tu dia dah nampak sedikit bilah tapi masih lagi ada motion. So itulah efek untuk aperture, dia akan memberikan bokeh. Okey, sekarang kita akan berpindah ke shutter priority. Okey, kita akan test juga dengan 3 shutter. Okey, sekarang ni saya akan adjust kepada 1 saat. Okay, untuk shutter priority, kita cuma boleh adjust shutter speed sahaja. Yang lain-lain ditentukan secara automatik oleh kamera anda. Okay, kita akan shoot dengan 1 saat. Alright. Kemudian kita akan ubah kepada 1/160 ni. No, saya rasa saya nak 1/250. Okay, ambil gambar. Alright, next kita ubah ke 1/4000. Okey, so kalau kita tengok dekat sini 1/4000, anda boleh tengok bilah untuk kapal terbang tu dia memang stop terus lah. Okey, untuk background pada 1/4000 ni aperture dia akan diturunkan sebab kita nak lebih cahaya, jadi aperture tu akan dibuka lebih besar lah. Okey, ISO setting pun 6400 kalau anda boleh lihat. Okey, sebelum ni kita belajar semakin tinggi ISO semakin tinggi noise dalam gambar. Jom kita tengok noise dalam gambar ni. Okey, kita zoom. Okay, anda boleh lihat terdapat detail-detail tumpuk-tumpuk noise dekat dalam gambar ni. So, jom kita banding dengan gambar yang ISO dia rendah. Okay, jom 200. Okay, kita tengok. Okay, gambar dia lebih clean. Dia tak ada noise macam ISO tadi 6400. Alright, so dekat sini anda boleh lihat shutter speed untuk, okay, ni adalah 1/1 saat. Dia adalah 1 saat lah. Okay, anda boleh lihat kalau tadi bilah kapal terbang tu stop terus. Okay, dekat sini bilah kapal terbang tu tak nampak sebab shutter speed tu terlalu perlahan. Kemudian dekat bahagian 1/250 ni anda boleh lihat shutter speed dia tu dia ada pergerakan sedikit. Okay, jom kita tengok untuk manual mode pula. Okay, sekarang saya akan kosongkan dulu. Kita akan letak di bahagian kiri dulu untuk semua indikator ni sebab kita nak andaikan kita sampai di tempat yang baru. Okay, bila kita sampai tempat yang baru kita tak ada setting, kita tak ada base setting, jadi kita kena set up daripada mula. Macam mana kita nak set up daripada mula? Okay, first kali apabila menggunakan manual mode ni kita kena tengok tujuan anda ambil gambar. Anda nak bokeh dulu kah ataupun anda nak capture pergerakan? Okay, bagi gambar ni dia ada dua, dia ada untuk bokeh dan juga untuk pergerakan. Okey, jom kita tackle dua-dua benda ni serentak. Okey, untuk background, saya nak background yang berbokeh sebab bokeh tu dia akan lebih menonjolkan subjek di bahagian hadapan. Okey, jadi saya akan biarkan aperture kepada f2.8. Kemudian shutter speed, saya nak nampakkan bilah tu tapi saya tak nak bilah tu freeze sebab bila bilah tu freeze kita tak nampak pergerakan. Jadi kita nak ada sedikit pergerakan di bilah tu. Okey, jadi saya akan letakkan 1/180. Sebab kalau kita tengok sebelum ni 180 dengan 250 dia tak jauh beza, dia masih lagi ada pergerakan. Okey, kita nak nampakkan sedikit pergerakan di bilah tu. Okey, kemudian sekarang ni kalau anda tengok exposure meter dia berada pada -2. Bermaksud kalau kita ambil gambar sekarang, gambar yang akan terhasil gelap sebab cahaya tak cukup 2 stop. Okey, jadi apa yang kita perlu buat di sinilah peranan ISO. Kita gunakan the last minute apabila cahaya tak mencukupi. Okey, jom kita naikkan 2 stop ISO sampailah dapat kosong. Okey, bila exposure meter tu dah kosong,
kita ambil lagi gambar. Okay, gambar tu akan jadi cerah lah. Gambar tu ada exposure yang cantik. Apa jadi kalau kita naikkan lagi exposure? Okay, contoh kita naikkan ISO, kita naikkan 1 cukup. Alright, kita ambil gambar. Okay, gambar tu lebih terang. So, setengah orang dia nak gambar yang terang macam ni. Jadi, anda naikkanlah, lebihkan sikit 1 stop. Ataupun sebelum 1 stop tu dia ada 1/3 stop ataupun 2/3 stop. Anda boleh pilih. So, kalau kita tengok balik gambar tadi yang perfect exposure tu, okay, anda boleh lihat background dia blur. Kemudian, kipas tu dia dah nampak pergerakan. Jadi, itulah efek yang saya nak ambil. Okay, kalau anda nak efek yang pergerakan kipas tu nampak still terus macam tak bergerak, okay, anda naikkan lagi shutter speed. Dan kalau anda nak nampakkan terus pergerakan kipas tu laju, nampak macam lagi laju, anda turunkan lagi shutter speed. So bilah itu akan tak kelihatan. So jom kita test satu lagi. Okay, kita nak background blur, tapi kipas itu kita nak sharp. Okay, saya naikkan sampai 1/2000. Kita test dulu. Kemudian ISO ni kita kena naikkan sampai exposure meter tu ada dekat kosong. Okay, jom kita test. Okay, so anda boleh lihat gambar ni. Background ni blur. Kipas dia tu, anda boleh nampak. Kipas dia tu sebenarnya kipas dia besar tau. Okay, sebelum ni kita nampak kipas tu macam kecil. Tapi sebenarnya kipas dia tu besar. Bila dia dah freeze, barulah kita nampak kipas yang sebenar. Okay, 1/2000 nampak dia dah freeze. Tapi kesan dia, kita terpaksa naikkan ISO sampai 3200. Okey, jom kita zoom gambar ni. Okey, nampak tak ada noise, ada kesan noise. So itulah yang kita nak elakkan dalam gambar. Tapi dalam keadaan yang macam ni, still lagi noise tu boleh ditolerate lah. Dengan efek yang kita nak ni, noise tu kita boleh pejam mata. Okey, jom kita tengok kalau kita naikkan lagi efek noise ni, apa akan jadi. Okey, untuk naikkan noise ni, saya nak naikkan lagi aperture. Supaya cahaya tak cukup, jadi kita terpaksa naikkan ISO. Okey, jom kita naikkan. Okey, ISO kita dah guna full dah ni, 25600 pada aperture 8 dan juga shutter speed 1/2000. So efek yang akan kita dapat ni, background dia kurang sikit blur. Kemudian shutter speed ni dia akan freezekan pergerakan kipas tu. Kemudian ISO ni dia membantulah sebab exposure kita tak cukup, shutter speed kita laju. Aperture kita juga kecil, f8. Jadi ISO ni dia akan membantu menaikkan lagi exposure dengan noise. Okey, dia bukan membantu saja, dia membantu dengan noise. Okey, jom kita tengok result. Okey, sekarang ni kita boleh tengok exposure dia okey, cantik. Okey, background dia tu macam f8 tadilah kita test. Shutter speed pun okey, bilah kipas itu berhenti. Tapi satu yang tak best kat sini, kita boleh nampak noise. Walaupun kita tak zoom lagi, gambar ni dah jadi tak berapa cantik, tak berapa clean. Okey, jom kita zoom. Okey, nampak tak? Noise bersepah-sepah bertaburan kat situ. So, itulah yang kita nak kurangkan dalam penggunaan ISO ni. Kita nak kurangkan penggunaan ISO yang tinggi untuk kita elakkan noise. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, gambar dia dah tak berapa sharp tau. Kemudian dia punya detail itu dia dah jadi agak soft. Kemudian dah ada grain noise tu. So kalau kita nak banding dengan gambar tadi ni, gambar ni lebih clean sikit lah, walaupun setting ISO dia 3200. So itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap anda faham lah. Kita berpraktikal secara maya, secara virtual, okay? Dekat dalam simulator. Okay, tapi itulah cara yang paling senang untuk anda belajar. Okay, kalau anda nak belajar lagi, anda nak main lagi dengan kamera simulator ni, anda boleh klik link dekat bawah. Okay, kemudian anda mainlah puas-puas. Tapi jangan lupa untuk anda bawa kamera anda keluar untuk shoot gambar di situasi yang sebenar. Anda akan lebih cepat mahir jika anda selalu shoot gambar. Okay, kita akan lihat lagi situasi-situasi seterusnya di dalam episod yang seterusnya, iaitu episod Perfect Exposure. So stay tune. Kepada anda yang masih belum lagi subscribe channel ni, pastikan anda subscribe. Dan kepada anda yang suka video ni, pastikan anda share video ni dengan kawan-kawan anda dalam grup-grup WhatsApp fotografi anda, mungkin dekat Facebook anda, supaya lebih ramai orang boleh belajar berkaitan dengan exposure triangle dan juga berkaitan dengan fotografi. So itu sahaja daripada saya. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Pernah tak anda dengar perkataan stop of light ataupun stop cahaya?
Biasa kan kalau kita sembang dengan orang, orang akan cakap gambar ni tak cukup cahaya, tambahkan 1 stop. Ataupun kita biasa jumpa dekat filter-filter, yang mana filter ni dia akan memotong 2 stop cahaya, 3 stop, 6 stop ataupun 10 stop. So apa benda stop ni dan macam mana kita nak kira stop ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Okey, untuk episod kali ni kita akan bincangkan berkaitan dengan stop cahaya. So, pelik kan nama stop? Tapi itulah istilah dalam bahasa Inggeris dia. Kalau dalam bahasa Melayu, stop of light maksud dia hentian cahaya? Entahlah. Mungkin itulah sebabnya saya lebih suka gunakan term-term English dalam term fotografi ni, sebab kita dah terbiasa dengan term-term tersebut. Okay, kalau kita gunakan term English ni dalam bahasa Melayu, mungkin kita tak biasa dengar term dalam bahasa Melayu tu. Sebagai contoh, speed light. Kita akan panggil dia sebagai lampu denyar. Denyar. Mungkin kita pun tak biasa dengar apakah itu lampu denyar. So kadang-kadang mungkin kita boleh confuse dengan istilah ni. Jadi lebih baik kita pakai istilah yang kita dah familiar. So apakah itu stop ni? Stop ni kalau kita balik ke zaman dulu, dia berasal daripada John Waterhouse punya teknologi. So pada waktu tu John Waterhouse ni dia develop satu teknologi untuk stopkan cahaya daripada masuk ke sensor. So dia buatlah satu metal tin. So dia selitkan dekat bahagian lens tu untuk dia stopkan cahaya. Jadi dia dikenali sebagai Waterhouse stop, dan perkataan stop tu digunakan sampailah zaman sekarang. Kalau kita tengok dekat aperture lens kita ni pun, dia tak jauh beza dengan sistem John Waterhouse ni. Sebab bezanya aperture kita ni dia boleh laras. So kita boleh buka dia kecil ataupun besar. Tapi John Waterhouse ni dia kena selitkan satu-satu, kita nak saiz yang mana. Konsep stop ni dia bukan saja apply untuk aperture, tapi untuk ISO, shutter speed dan juga lighting. So apakah stop dalam fotografi? Stop dalam fotografi ni dia bermaksud jumlah cahaya yang kita nak tambah ataupun kita nak kurangkan. Okey, kalau satu stop bermaksud kita akan doublekan cahaya yang masuk ataupun kita kurangkan separuh cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kalau 2 stop maksudnya kita akan tambah 2 kali ganda cahaya yang masuk ataupun kita kurangkan 2 kali ganda cahaya yang masuk ke dalam kamera. So senang je lah. 1 stop maksudnya sekali ganda cahaya bertambah ataupun berkurang. 2 stop maksudnya 2 kali ganda cahaya bertambah atau berkurang. 3 stop akan menjadi 3 kali ganda cahaya bertambah ataupun berkurang masuk ke dalam kamera anda. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan stop untuk shutter speed, aperture dengan ISO ni, kita kena faham dulu macam mana kamera kita ni membaca stop dekat dalam exposure meter anda. So kalau anda tengok dekat exposure meter dalam kamera anda tu, dekat bahagian tengah tu dia akan bermula dengan kosong. Kemudian dia akan ada titik-titik, kemudian satu garisan panjang, ataupun garisan panjang ni digantikan dengan nombor 1. Kemudian dia akan ada titik-titik lagi, kemudian ada garisan panjang satu lagi, ataupun garisan panjang tu digantikan dengan nombor 2. Dan kalau anda tengok dekat sebelah kanan ataupun kiri tu, dia akan tulis tambah ataupun minus. So dekat bahagian tambah tu bermaksud kita akan menambah jumlah exposure. Dekat bahagian minus tu kita akan tolak jumlah exposure. Maksudnya anda expose lah dekat bahagian tu. Garisan panjang tu dia akan mewakili satu stop cahaya. So kalau kita adjust indikator kita ni ke arah garisan panjang yang first, yang positif tu, kita akan tambah satu stop cahaya. Kalau kita adjust ke garisan yang hujung pula, kita akan tambah 2 stop cahaya. Kalau ke arah negatif pula, kita akan kurangkan satu stop cahaya. Dan kalau kita pergi ke garisan yang kedua pula, kita akan kurangkan 2 stop cahaya. So inilah cara untuk anda membaca stop cahaya dekat exposure meter kamera anda tu. Kemudian titik-titik antara garisan panjang dengan kosong tu, itu akan mewakili 1/3 stop cahaya. So kalau daripada kosong, kita akan naik ke 1/3 stop, kemudian 2/3 stop, barulah 1 stop cahaya. So secara keseluruhan, untuk bahagian positif kita boleh membaca sehingga 2 stop cahaya. Untuk bahagian negatif pun kita boleh kurangkan sehingga 2 stop cahaya. So setelah anda faham berkaitan dengan exposure meter dekat dalam kamera anda ni, baru kita boleh belajar stop untuk shutter speed, ISO dan juga aperture ni. Okey, untuk shutter speed dia sebenarnya simple sahaja. Apabila anda gandakan nilai shutter speed ataupun anda kurangkan separuh nilai shutter speed, maka anda akan tambah atau kurangkan satu stop cahaya. Okey, sebagai contoh, 1/30, kalau anda gandakan nilai dia kepada 1/60,
maka anda akan kurangkan satu stop cahaya. So begitulah seterusnya, daripada 1/60 ke 1/125 kita akan kurangkan lagi satu stop cahaya. So kita naikkan sampai 1/250, maka kita akan kurangkan lagi satu stop cahaya. So daripada nilai 1/250 ni, kalau kita nak tambah sampai 3 stop cahaya, maka kita kena kurangkan nilai dia sampai jumpa 1/30. Maka kita dapatlah penambahan cahaya sebanyak 3 stop. So senang sajalah, kalau kita bahagi dua nilai tu ataupun kita darab dua nilai tu, maka kita akan tambah satu stop cahaya. Kemudian di tengah-tengah antara nilai 1/30 dengan 1/60 ni, dia akan ada nilai 1/40 dengan 1/50. So ini akan mewakili 1/3 stop. So kalau kita adjust daripada 1/30 naik ke 1/40, kita dah kurangkan 1/3 stop. Kemudian adjust lagi ke 1/50, kita dah kurangkan 2/3 stop. Kemudian kita adjust sampai 1/60, maka kita kurangkan satu stop cahaya. So kalau kita shoot gambar dengan shutter speed 1/1000 saat, maka kalau kita nak cerahkan lagi gambar tu, maka kita kurangkanlah nilai shutter speed kepada 1/500. So separuh nilai 1/1000 ni adalah 1/500. Maka kita dah tambah satu stop cahaya. Dan kalau kita nak gelapkan dia, maka kita naikkanlah nilai shutter speed kepada 1/2000. So macam yang kita tahulah, nilai shutter speed ni semakin tinggi maka semakin gelap, semakin rendah maka semakin cerah. Untuk ISO pula, dia sebenarnya sama dengan shutter speed ni. Kalau kita gandakan nilai dia ataupun kita bahagi dua nilai dia, maka kita akan tambah ataupun kurangkan satu stop cahaya juga. So kalau daripada ISO 100 kita naikkan kepada 200, maka kita dah tambah satu stop cahaya. Dan kita naikkan lagi kepada 400 sekali ganda, maka kita dah tambah satu lagi stop cahaya. So kalau daripada 400 ni kita gandakan kepada 800, kita tambah lagi satu stop cahaya. Gandakan lagi kepada 1600, kita tambah lagi satu stop cahaya. So apabila kita shoot gambar dengan ISO 200, kita nak kurangkan cahaya, maka kita turunkanlah kepada ISO 100. Ataupun kalau kita nak tambahkan cahaya dia satu stop, maka kita naikkan kepada ISO 400. Okey, untuk aperture pula, pengiraan stop dia agak berlainan sikit. Kalau kita gandakan nilai sedia ada tu dua kali ganda, maka dia bukan lagi naik satu stop cahaya, tetapi dia naik dua stop cahaya. So dia ada pengiraan yang lain lah, yang berbeza sikit dengan ISO dengan shutter speed tadi ni. So kalau kita darabkan dengan nilai 2 ataupun kita bahagi dua nilai tu, maka kita akan kurangkan 2 stop cahaya. Sebagai contoh, aperture f2.8, kalau kita darabkan nilai dia menjadi f5.6, maka kita dah kurangkan 2 stop cahaya. So di tengah-tengah tu, f4 adalah satu stop. So kalau anda nak senang adjust dekat kamera anda tu, masa anda pusing dial tu, dia akan ada bunyi tang 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 tu. Okey, setiap satu bunyi tu dia akan mewakili 1/3 stop. So anda pusing 1, 2, 3. So 3 itu akan mewakili satu stop cahaya. So 1 mewakili 1/3, 2 akan menjadi 2/3 dan 3 dia akan menjadi satu stop cahaya. So kalau kita shoot gambar dengan menggunakan f5.6, kalau kita turunkan ke f2.8, maka kita telah tambah 2 stop cahaya. Dan kalau kita kurangkan kepada f11, maka kita telah kurangkan 2 stop cahaya. So, kesimpulannya, apabila anda dah tahu berkaitan dengan stop of light ni ataupun stop cahaya ni, anda akan mudahlah untuk menguruskan nilai exposure bagi kamera anda. So, setelah anda faham berkaitan dengan stop of light ataupun stop cahaya ni, maka mudah untuk anda adjust exposure anda. Sebagai contoh, kalau anda pakai filter dekat depan lens anda tu, filter CPL, dia akan mengurangkan 2 stop cahaya. Maka setelah anda pasang filter tersebut, anda mesti naikkan jumlah exposure sebanyak 2 stop. Jadi senanglah kita nak adjust nilai shutter speed, aperture ataupun ISO dalam kamera kita tu mengikut jumlah stop. Okey, kalau anda nak shoot gambar landscape, kemudian anda nak gunakan filter 10 stop, bermaksud anda nak kurangkan cahaya sebanyak 10 stop. So daripada setting shutter speed anda tu 1/200, setelah anda pasang filter, setting shutter speed anda tu akan turun kepada 5 saat. So macam mana anda nak tahu daripada 1/200 kepada 5 saat? Anda bolehlah guna cara yang saya telah ajarkan tadi, menggunakan satu stop sampailah dapat 10 stop. Tapi itu adalah cara paling basic. Sebenarnya dia ada lagi satu lagi cara untuk kita kira jumlah exposure terus kepada 10 stop.
tanpa perlu kita kira satu-satu. Dan formula tu kita akan bincangkan dalam episod yang seterusnya. Kalau kita nak kira satu-satu, pening lah kan? Kalau kita nak kira pula berapa bunyi dekat dial tu, tak, nak sampai ke 10 stop tu, kita kena pusingkan sebanyak 30 kali. Macam mana kalau masa tengah pusing-pusing tu, kita pun dah hilang kiraan. So, kita pun total loss. Kena mula balik daripada mula. So, next episode kita akan tunjukkan macam mana untuk anda kira nilai stop ni dengan mudah dengan menggunakan formula. So, itu saja untuk episod kali ini. Kepada siapa yang belum subscribe channel ni, pastikan anda subscribe channel ni sebab ada banyak lagi tutorial ataupun tips fotografi yang saya akan upload selepas ni. Dan kepada sesiapa yang baru first time belajar berkaitan stop of light ataupun stop cahaya ni, komenlah dekat bawah apa pandangan anda setelah anda belajar berkaitan dengan stop cahaya ni. Adakah lebih memudahkan untuk anda setting kamera ataupun tidak? So, itu sahaja untuk video kali ini. Kita bertemu dalam video yang seterusnya. Bye-bye. Dalam episod kali ini, kita akan tengok bagaimana untuk mengira stop dengan menggunakan formula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Untuk episod sebelum ni, kita dah pun tengok berkaitan dengan asas stop of light. So, untuk video kali ni, kita akan tengok cara untuk mengira stop of light dengan menggunakan formula. Biasanya, untuk pengiraan stop menggunakan formula ni, kita akan gunakan apabila kita gunakan filter untuk shoot landscape. Untuk pengiraan dengan formula ni, kita kena keluarkan kalkulator dan buat pengiraan sikit lah. Tapi, sebenarnya dia ada je alternatif kalau anda nak mudah. Cari saja apa-apa apps yang berkaitan dengan exposure calculator. So, anda boleh masukkan saja nilai, jumlah stop dan sebagainya. Maka akan terus dapat result. Tapi, untuk episod ni, kita takkan bincangkan berkaitan dengan application ni. Tapi, kita nak kira secara manual. So, jom exercise sikit minda kita. Kenapa kita nak kena kira stop untuk landscape ni? Okay, kalau kita pakai filter macam CPL, dia cuma mengurangkan 2 stop cahaya. So, tak susah untuk kita adjust dekat kamera. Tapi, kalau kita gunakan filter yang 10 stop ataupun 15 stop, jurang antara exposure tu terlalu besar. Jadi, kadang-kadang metering kamera pun dah tak betul. So, kita terpaksalah ambil dulu base exposure, kemudian kita kira pula jumlah stop untuk dapatkan exposure yang baru. So, kalau kita kira dengan menggunakan formula ni, biasanya kecerahan untuk base exposure tanpa pakai filter dengan selepas kita pakai filter sepatutnya adalah sama. Dan biasanya kalau kita pakai filter, kita akan kawal shutter speed sahaja, nilai shutter speed yang kita akan ubah. Tapi untuk video kali ni, kita akan tengok macam mana kita nak ubah nilai shutter speed, ISO dan juga aperture sekaligus. So, walaupun kita tak guna, tapi this is just for knowledge. Okey, kepada anda yang masih lagi baru dalam bidang landscape ni, saya nak terangkan sikit macam mana anda nak gunakan filter 10 stop ataupun 15 stop, kemudian kita nak kira stop exposure ni. Okey, first kali kita akan ambil dulu base exposure. Base exposure ni kita ambil tanpa menggunakan filter. So, kita setting dulu kamera kita ni untuk dapatkan gambar yang exposure dia cantik. Kemudian kita setting fokus dan kita lockkan fokus supaya fokus tak lari. Kemudian baru kita pasang big stopper ataupun filter yang 10 ataupun 15 stop ni. So, setelah kita pasang big stopper ni, exposure kita akan turun secara mendadak. So, kalau kita pasang filter 10 stop, exposure kita akan turun sebanyak 10 stop. Apa yang jadi, kita dah susah nak fokus sebab cahaya dah sangat-sangat kurang. Kemudian, kalau kita nak agak exposure kita memang agak susah. Jadi, kita akan membuat pengiraan untuk dapatkan nilai setting yang baru. Okay, biasanya kita akan setting nilai shutter speed lah. Sebagai contohnya, kalau setting pada waktu tu, nilai shutter speed yang kita dapat adalah 1/100. Setelah kita pasang filter big stopper, nilai shutter speed tu akan turun kepada beberapa saat. So, itu yang kita nak dapatkan melalui pengiraan menggunakan formula ni. So, tak payah dah kita nak cuba-cuba beberapa kali sebab kalau kita masukkan setting yang setelah kita kira ni, confirm exposure untuk gambar anda tu akan sama dengan gambar yang anda shoot pada base exposure tadi. So, jom kita terus ke formula. Untuk shutter speed ni, sebenarnya formula dia mudah aja. Shutter speed darab dengan 2 kuasa N. N tu mewakili nilai stop yang anda nak masukkan. Okey, sebagai contoh, nilai shutter speed anda adalah 1/200. 1 stop nilai exposure anda akan darabkan dengan 2 kuasa dengan 1. So, anda akan dapat nilai 1/100. So, kita cuma gantikan nilai N tu dengan nilai stop yang kita nak kira. Kalau 2 stop, 1/200 darab dengan 2 kuasa 2. So, kita akan dapat 1/50. Kalau 3 stop, kita darabkan dengan
2 kuasa 3. So kita akan dapat 1/25 saat. Sebenarnya 2 kuasa N ni nilai dia adalah tetap. So katakan anda cuma ada filter 10 stop. Jadi anda cuma perlu ingat satu sahaja angka, iaitu 2 kuasa 10 bersamaan dengan 1024. So katakan nilai shutter speed dekat lokasi anda adalah 1/100, maka anda darabkan saja dengan nilai 1024, maka anda akan dapat exposure anda 10.24 saat. Untuk nilai ISO pula, kita akan gunakan formula yang sama sahaja sebenarnya, iaitu ISO darab dengan 2 kuasa N. Jadi sama macam tadi, kalau ISO 100, kita nak naikkan satu stop, kita darabkan dengan 2 kuasa 1. So kita akan dapat ISO 200. Kalau kita naikkan 2 stop, dia akan jadi ISO 400. Kalau kita naikkan 3 stop, dia akan jadi ISO 800. So untuk ISO dengan shutter speed, formula dia adalah sama. Dan normally kita tak akan tingkatkan nilai ISO ni pun. But in case kalau anda nak guna, anda tahu macam mana nak guna. Untuk aperture pula, pengiraan dia agak berlainan sikit. Sama juga macam dalam episod 1 hari tu. Untuk shutter speed dengan ISO, kalau kita gandakan dia, dia akan meningkat 1 stop. Tapi untuk aperture, kalau kita gandakan dia, dia akan meningkat 2 stop. So disebabkan dia berbeza sikit, jadi pengiraan dia juga adalah berbeza. Dan kalau kita tengok untuk shutter speed, semakin lama nilai shutter speed tu, maka semakin cerah gambar. Sama juga macam ISO, semakin tinggi nilai ISO, maka semakin cerah gambar. Tetapi untuk aperture, semakin tinggi nilai dia, semakin gelap gambar. Sebab semakin tinggi nilai dia, bukaan dia adalah semakin mengecil. So disebabkan itu, formula untuk pengiraan aperture ni adalah sedikit berbeza. Okey, untuk nilai aperture, kita akan bahagi dengan square root 2 kuasa N. So 2 kuasa N masih lagi dekat situ, cuma kita kena tambahkan square root dan kita kena bahagikan nilai dia. Sebagai contoh, kalau dekat lokasi base exposure kita adalah F8. So untuk satu stop F8 ni kita bahagikan dengan square root 2 kuasa 1, kita akan dapat F5.6. Kalau 2 stop, dia akan jadi F4. Dan kalau 3 stop daripada F8, dia akan jadi F2.8. So anda boleh cubalah dekat kamera anda tu, anda pusingkan dial anda tu sebanyak 9 kali. Adakah daripada F8 akan turun kepada F2.8. Dan untuk aperture ni pun biasanya kita tak akan ubah kalau kita nak shoot landscape, sebab dia akan memberi kesan kepada depth of field bagi gambar kita tu. So just in case kalaulah kita perlu gunakan, maka inilah formula yang akan anda gunakan. Jadi untuk menjawab persoalan dalam episod yang lepas, gambar landscape tu 1/200 saat. Kalau kita pasang filter 10 stop, maka exposure akan jadi 5 saat. So 5 saat tu adalah nilai 1/200. Kita darabkan dengan 2 kuasa 10 ataupun darabkan dengan nilai 1024, maka kita akan dapatlah nilai 5 saat. So kalau anda tengok, exposure untuk 1/200 saat dengan 5 saat ni sama cerah. Itu adalah kelebihan kalau kita menggunakan formula ni untuk kita kira nilai exposure kita. So kita akan dapat exposure yang ngam-ngam, dia takkan lari. Kecuali filter anda tu ada error sikit. Kadang-kadang kalau kita pakai filter 9 stop, kadang-kadang exposure dia boleh jadi 10 stop. So kita kena test sendiri nilai exposure untuk filter kita tu, adakah dia tepat ngam-ngam macam yang manufacturer tulis dekat dia punya kotak tu. So itu sahaja untuk episod kali ni. Kalau anda rasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen pendapat anda di ruang komen di bawah. So kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.